Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas sirah kita, kita jumpa lagi dalam kelas sirah tahun 4. Jadi kepada semua murid 4 Al-Ghazali, Siti Tafiz Ibadur Rahman, Maklimah harap semua masih berada dalam keadaan sihat dan juga bersemangat. Okey, untuk kelas 12.30 ni dah. Okey, kalau siapa yang mengantuk tu boleh tarik-tarik nafas dulu supaya segar balik dah. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas seperti biasa boleh baca doa dulu, kemudian boleh mulakan balik video ni dah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni hari Rabu 29 September 2021. Sirah tahun 4 kita masih dalam tajuk pelajaran 7, panjang sikit pelajaran 7 ni. Pembangunan negara Islam. Okey. Dalam tajuk pembangunan negara Islam, okey, tahun lepas pula ya. Minggu lepas. Okey, minggu lepas kita dah belajar unit 6 iaitu hubungan diplomatik. Dan seperti yang Mukadimah cakap, minggu lepas kita baru belajar tentang hubungan diplomatik dengan satu negara sahaja dah. Jadi kita akan belajar dengan beberapa negara lagi. Okey, jadi minggu lepas kita belajar dengan utusan Nabi ni pergi ke Habsyah dah. Okey, tolong ingat semula lah apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, untuk buku teks untuk hari ini boleh buka buku teks muka surat 55. Tengok utusan ke mana pula hari ini yang kita nak belajar. Iaitu utusan ke Rum. Negara Rum pula dah. Okey. Maknimah besarkan sikit, kita baca sama-sama dulu. Okey, pada zaman itu kekuatan dunia berada di tangan kerajaan Rum dan Parsi. Kedua-dua kerajaan itu sering berperang untuk merebut kekuasaan. Negara Arab dikelilingi dua kuasa besar itu. Mereka tidak berminat untuk menaklukinya, iaitu negara Arab ni lah, atas dasar pembangunan ekonominya yang lembab. Mereka tidak menyedari tentang perkembangan peradaban di negara Arab. Okey, ni dia kuasa besar masa tu, Rom dan Parsi. Tapi dia tak pergi takluk negara Arab sebab negara Arab ni macam bagi dia pembangunan ekonomi dia tu slow dah, lembab kan. Tapi dia tak tahu sebenarnya sedang berlaku satu perkembangan peradaban yang sangat besar di negara Arab selepas daripada Nabi menjadi pemimpin sebenarnya kan. Okey, jadi Rasulullah SAW telah mengutuskan. Okey, kita tengok nama siapa ni, macam mana nak sebut benda ni kan. Okey, jadi nama utusan yang Nabi utuskan ke Rum ialah, okey, namanya adalah Dihyah Al-Kalbi. Okey, ada pendapat yang sebut juga Dahyah. Jadi bukan Dahyah yang ni Dihyah ataupun Dahyah Al-Kalbi. Okey, untuk membawa utusan kepada Maharaja Rum. Okey, menyeru kepada mentaati perintah Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap orang yang berada di bawah pimpinannya. Okey, sama, lebih kurang sama isi surat antara raja-raja. Cuma kalau kita tengok Kerajaan Najasyiyah itu ya istimewa sikit sebab dia dimulakan dengan Assalamualaikum. Sebab Raja Najasyi itu macam raja yang dah beragama Hanif kan. Dia dah macam dekat sangatlah dengan orang Islam dan dia pun pernah melindungi orang Islam. Jadi ucapan salam tu hanyalah yang berbeza. Yang seruan untuk mentaati Allah, mengakui kerasulan Nabi Muhammad, mengingatkan tentang kepimpinan atau rakyat di bawah kepimpinannya supaya tak zalim. Yang tu benda yang sama sahaja dah. Okey, jadi Maklimah nak tanyalah, siapa yang tahu nama Raja Rum? Sebab dalam buku teks kita hanya dinamakan macam ni je, Maharaja Rum.
Kan? Tak ada nama. Okay, jadi kalau kita tengok dalam beberapa tempat lain, ada nama dia Herakli. Ataupun dalam bahasa Melayu kita, bahasa Inggeris dia sebut Hercules. Kalau pernah dengarlah nama. Kan? Herakli. Okey, nama Raja Rum. Okey, seterusnya. Ketika Maharaja Rum menerima utusan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau tidak terus bertanya kepada utusan itu tentang Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, mencari orang-orang Arab yang lain untuk memastikan kebenarannya. Okey, jadi kebetulan pada waktu itu Abu Sufyan dan beberapa orang Quraisy lain berada di Syria untuk berdagang. Maharaja Rum mengajukan beberapa soalan kepada mereka. Selepas bersoal jawab dengan Abu Sufyan, akhirnya beliau yakin Nabi Muhammad SAW benar utusan Allah. Kan? Jadi reaksi raja lepas daripada menerima surat tersebut daripada utusan Nabi, ialah beliau tidak terus bertanya kepada utusan itu. Sebaliknya mencari orang-orang Arab yang lain untuk memastikan kebenarannya. Maksudnya dia ada minat jugalah terhadap surat daripada Rasulullah SAW. Okey. Satu lagi perkara, boleh buka buku teks muka surat 56. Okey. Yang ni kita tengok sikap Maharaja Rum yang memihak kepada Nabi Muhammad SAW itu telah menimbulkan kekacauan di istana. Sebabnya ramai yang tak suka Nabi. Jadi bila nampak macam seolah-olah raja menerima je surat Nabi tu, berlakulah kekacauan di istana. Oleh kerana itu, ahli sejarah membuat kesimpulan bahawa beliau telah memeluk Islam. Dan kerana itulah dia telah mendapat tentangan daripada para pembesarnya. Jadi adakah Raja Rum ni memeluk Islam? Ahli sejarah tu dia kata peluk Islam lah. Sebab kita boleh tengok daripada rakyat dia tu menentang dia kan. Okey. Jadi latihan ini sama juga dengan latihan minggu lepas. Cuma awak ubah untuk utusan ke Rum. Minggu lepas kita buat untuk Habsyah. Minggu ni kita buat untuk Rum. Isi apa yang Mu'alimah gariskan dalam video yang slide yang sebelum ni. Isi nama utusan, nama raja, adakah raja memeluk Islam dan reaksi raja bila menerima surat tersebut. Okey. Jadi yang ni terpulang kepada murid-murid untuk buat dalam bentuk macam mana pun. Asalkan isi dia ni betul. Nanti Mu'alimah bagi slide, boleh tengok dan boleh bukan setakat copy ataupun tiru tulisan tu, tapi baca dan faham dan ingat. Okey, utusan ke Rum. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang utusan ataupun hubungan diplomatik ke negara lain pula yang Nabi hantar. Okey, setakat minggu ni, setakat ni dulu kita belajar. Dan Mu'alimah mohon maaf kerana hari ini kita tak dapat melaksanakan Google Meet. Kerana Mu'alimah ada sedikit urusan. Okey, jadi terima kasih kerana memberi perhatian terhadap kelas sirah tahun 4. Dan insya-Allah ma'assalamah wa ilal liqa', kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.